Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi dan Ustaz Mahdi Syarudin, saya pendengar yang mulia Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir di IKIM ini, dan kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-8 dan 29 daripada surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Dan seorang lelaki yang beriman di kalangan pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Rabbku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan bawa keterangan dari Rabbmu? Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepada kamu akan menimpamu. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Lelaki yang beriman tadi berkata, hai kaumku, untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak mengukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah kisah yang masyhur, kisah seorang lelaki yang beriman berketurunan Qibti dari kalangan keluarga Fir'aun. Ada setengah riwayat mengatakan dia saudara terdekat Fir'aun, seperti ini disebut di ahli tafsir. As-Suddi contohnya mengatakan bahawa lelaki maksud ini ada kaitan kekeluargaan dengan Fir'aun, sepupu kepada Fir'aun, dan dia satu-satunya lelaki yang selamat di kalangan bangsa Qibti dalam laut yang menenggelamkan Fir'aun dengan tenteranya itu. Jadi maknanya peranan kita ada di mana-mana sahaja muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Tak perlu nak menanti jadi seorang ustaz barulah nak menegur perkara ini mungkar, maksiat, barulah nak menyebut kepada makruf. Bila kita dah bergelar seorang belajar agama, bila kita dah pulang daripada haji, barulah peranan tersebut dimainkan. Salah sebenarnya. Di mana saja kita berada, maka ada peranan seseorang itu untuk dimainkan. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, perbezaan yang disebut oleh para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Munir, menyatakan bahawa perbezaan di antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan lelaki ini adalah Abu Bakar ternyata imannya lebih kuat daripada lelaki tersebut, lebih solid, kerana lelaki ini dia menyembunyikan, dia ketemu imanah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth mencurahkan ke atas jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagian dalam unta yang disembelih yang kotor dan busuk itu pada Nabi yang sedang sujud, cuba dia mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebut oleh para ulama sirah. Ternyata Abu Bakar lah yang telah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menzahirkan imannya. Menzahirkan arti kata menunjukkan tanpa sedikit pun perasaan takut. Jadi tentulah iman Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih aula berbanding dengan iman lelaki tersebut. Ini juga kenyataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika Sayyidina Ali menangis menyebut tentang kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hanya golongan zindiq, golongan Rawafid, Syiah sahaja yang menolak kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu oleh sebab keutamaan yang banding Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Memang Sayyidina Ali ini memiliki tempat yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang keluarga, seorang yang berilmu,
seorang yang dihormati, ketangkasan, keberaniannya antara yang awal meluk Islam. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu an tetap menduduki tempat aulawiyatnya lebih utama di sisi para ulama Ahlus Sunnah. Dengan sebab itu Ahlus Sunnah mengatakan para sahabat telah buat keputusan yang tepat, meletakkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai Khalifatul Rasulillah, diikuti dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhuma, Sayyidina Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, kemudian datang Uthman dan diikuti Ali oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitulah tangga keutamaan di sisi Ahlus Sunnah, dan mereka merupakan kurun yang terbaik yang dipuji oleh Allah SWT dan doakan Nabi SAW. Maka keputusan mereka kita terima dengan redha, bukannya untuk dipertikaikan oleh kita yang datang kemudian ni yang banyak masalah, yang tidak sekuat iman mereka. Musrif yang kita lihat dalam ayat ke-28 ni bererti melampaui batas kewajaran. Sebagian ulama baru menterjemahkannya sebagai makna pembohong. Jadi maknanya huwa la yahdi man huwa musrifun kadzab. Dua description, dua sifat yang telah dikenakan kepada Fir'aun, iaitulah seorang yang musrif dan juga seorang yang kadzab. Muslim-muslimat ini boleh kata sekalian. Jadi ucapan orang beriman ini menunjukkan bahawa dia ingin menyelamatkan usahanya, menyelamatkan Nabi Musa dengan memberikan cadangan kepada Fir'aun supaya elakkanlah daripada mengambil tindakan kepada orang ini. Kerana kalaulah dia ni seorang yang pendusta, sengaja Allah dahulukan dalam konteks ayat ini kata-kata mukmin tersebut, wa iyyaku kadziban fa'alaihi kadzibu wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau dimulakan dengan wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, maka ayat ini akan bawa makna kalau dia berlaku benar, maka akan menimpa kamu apa yang telah janjikan. Kalau dia berlaku salah, maka pendustaannya atas dirinya. Kalau dimulakan kebenaran, maknanya daripada awal Firaun akan dapat melihat memang orang ini ada kepentingan, dia nak melindungi Musa AS, dan mungkin dia telah masuk Islam. Ini dia metod dakwah yang kita harus kuasai, muslim-muslimat sekalian. Psikologi dakwah ni mainkan peranan yang besar dalam Islam. Kita tahu, sedia maklum dalam hadis-hadis yang banyak menunjukkan dakwah ni perlu pada fiqh dakwah. Kefahaman kepada dakwah ini membantu menyelesaikan banyak perkara. Seperti ini disebut dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan Riyadhus Salihin, bab seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa. Lantas dia datang kepada seorang ustaz pada zamannya untuk bertanya jalan keluar daripada muskilah masalah yang dialaminya, sekiranya ada peluang untuk taubat. Ternyata ustaz tersebut tersilap langkah. Dia menjawab tidak ada. Fakammala bihil mi'ah, maka lelaki yang telah tersilap terlanjur membunuh 99 nyawa ini melengkapkan ustaz tersebut menjadi yang ke-100. Nampak tak tuan-tuan? Ini psikologi dakwah, jangan main. Kalau tak faham, jangan pandai-pandai jawab. Akhirnya dia cari ustaz yang kedua kerana masih lagi menguasai dalam dirinya perasaan rasa bersalah. Maka berjumpa dengan ustaz yang kedua yang ternyata menguasai psikologi dakwah. Lantas dia telah bertanya, wahai tuan guru, ustaz, begitulah kalau kita simplifykan dalam bahasa moden, saya telah melakukan jenayah yang besar. Saya membunuh 100 orang manusia, termasuk seorang ustaz. Jawapan ustaz yang kedua ni, ada bagimu nak peluang untuk taubat selagi matahari tidak terbit di sebelah barat. Di mana kamu tinggal? Di usul periksa, ternyata dia tinggal di tempat yang memudahkannya untuk melakukan maksiat. Persekitaran mempengaruhi melakukan maksiat. Maka ustaz ini mencadangkan agar dia pindah ke tempat yang baru, di mana di situ ada semangat baru, peluang untuk melakukan ibadah lebih terbuka, dorongan daripada orang-orang saleh keliling. Dia berpindah. Dalam perjalanan ni untuk pindah itu, tiba-tiba muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, datanglah ajal berlaku kepadanya. Maka perintah daripada Allah agar mengukur jarak mana yang lebih hampir kepada tempat asal usulnya ketika melakukan maksiat ataupun destinasi barunya. Ternyata jarak ke destinasi barunya lebih hampir. Maka malaikat rahmatlah yang bawa ruhnya. Sebagai menunjukkan kasih sayang Allah SWT. Ada banyaklah ibrah yang kita pelajari daripada hadis ini. Salah satu daripadanya, kepentingan dalam berdakwah ni mesti faham, menguasai keadaan sekeliling, ada fiqh. Sebab bila Harun Ar-Rasyid dilaporkan tentang tindak tanduk gurunya yang kasar kepada anak-anak beliau. Harun Ar-Rasyid ni seorang yang cintakan ulama. Keberadaannya dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah boleh disamakan walaupun banyak kekurangan banding dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka dialah jagonya kerajaan Abbasiyah, seorang yang warak, yang saleh,
seorang yang kuat semayang, sehingga disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Harun Ar-Rasyid yang memimpin dunia yang besar ini bersemayang satu hari 100 rakaat selain pada fardu. Maka muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, sebab Allah memberikan kepadanya amanah pemerintahan yang besar. Diceritakan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur juga tentang zaman kehebatan pemerintahan Harun Ar-Rasyid ni. Beliau menghantar jam kepada pemerintah yang terunggul di barat pada masa itu, di Eropah, Charlemagne, pemimpin utama kerajaan Perancis. Dia menghantar jam, dan pemimpin Perancis ini masa kagum memanggil padri-padrinya, lantas mereka mengatakan jam yang dihantar oleh Harun Ar-Rasyid ini mengandungi jin dalamnya. Betapa tidak, akal mereka tidak sampai kepada akal inovatif, akal dinamik yang dicapai oleh kerajaan Islam Baghdad pada masa itu. Tuan-tuan yang berkata sekalian, ini hebatnya. Tuan-tuan nak baca lebih lanjut kisah-kisah salafus saleh ini, bacalah buku bertajuk Nabi Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Buku Nabi Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia ni adalah himpunan dari Kuala Mahmudah oleh Ustaz Umar Muhammad Nur dari majalah Solusi, yang penghayatannya, kisahnya berkisah tentang perjuangan orang terdahulu yang umur mereka sama macam kita, tinggi mereka sama macam kita, kudrat mereka sama macam kita, tapi iman mereka melebihi iman kita. Lantas Allah telah muliakan mereka. Bacalah buku ni muslim-muslimat sekalian, hadiahkan kepada anak-anak, kepada suami, agar kita baiki akhlak kita dengan buku yang bertajuk Nabi Mulia, Akhlak Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. 3 rangkap ayat penguat motivasi kepada kita. Harun Ar-Rasyid ini dimaklumkan tentang sikap bengis guru yang mengajar anak-anaknya, Al-Hadi dan juga Al-Ma'mun. Guru ni bengis, keras, tegas tak kena tempat. Maka Harun Ar-Rasyid telah pun memanggilnya, berkata, aku dengar kau mengajar anak aku sebab anak aku takut nak pergi ke kuliah kamu lagi. Wahai guru yang diberikan Allah ilmu, kamu dengarlah baik kata-kataku ini. Allah telah mengutuskan manusia yang ternyata lebih baik daripadamu kepada seorang manusia yang lebih jahat daripada aku. Allah telah mengutuskan seorang manusia yang nyata lebih baik daripadamu, dan diutuskan dia ini kepada seorang yang lebih jahat daripada aku. Itulah Allah telah mengutuskan Nabi Musa. Nabi Musa confirm lebih baik daripada kamu, dia seorang Nabi, kamu hanyalah seorang ustaz. Dan mengutuskan Nabi Musa kepada Fir'aun yang merupakan pemerintah yang paling zalim, dan memang lebih zalim daripada aku. Kalau kamu nak kata aku zalim pun, Fir'aun adalah orang paling zalim kerana mengaku menjadi Tuhan. Tapi Allah telah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dulu kita pernah belajar daripada kitab Al-Mufradat oleh Abu Bakar Al-Kafawi. Usianya Nabi Musa ni diutuskan pada usia 40 tahun menjadi Nabi, macam Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Musa telah pun berdakwah kepada Fir'aun ini selama 40 tahun. 40 tahun tuan-tuan sekalian. Tapi dalam tahun-tahun yang awal sentiasa Allah ingatkan Nabi Musa sebagai berlaku baik. Apakah Allah tidak tahu Fir'aun akan mati dalam kafir? Allah mengetahui segala-galanya, tetapi Allah SWT mengajar Nabi Musa untuk memahami, mengajar psikologi dakwah, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Dan Allah firmankan kepadanya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun alaikumussalam, pergilah kepada Fir'aun ini dan katakan kepada kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dia mendapat ingatan dan dia menjadi takut, dia kembali. Semuanya telah ada dalam ilmu Allah, tapi Allah mengajar psikologi dakwah ni harus faham. Jadi inilah proses dakwah yang berterusan. Setiap kita ada peranan. Nampaknya lelaki yang terlibat dalam pemerintahan kerajaan Fir'aun ini berperanan mengikut kemampuannya. Lantas dia telah menyuruh Fir'aun ini jangan bertindak pada zalim pada orang ni. Kalaulah dia pembohong, biarlah dia pembohongnya itu menipu dirinya. Kalau dia benar pun, apalah salahnya. Pada kita ni, kita ada banyak benda lain nak dijayakan. Dia mempengaruhi Fir'aun. Dan kalau dia berlaku benar, maka kita kena bimbang kalau apa yang dia janjikan itu menimpa kita. Ini dia tuan-tuan, perempuan yang berdekat Allah sekalian. Inilah dia yang menarik untuk kita kaji ayat Allah SWT. Semuanya bukan kebetulan. Allah mengkehendaki kita belajar sesuatu hakikat di sebaliknya. Dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan
Huraian tafsiran ayat ke-29. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.